Assalamualaikum, salam sejahtera. Topik kita kali ini adalah bagaimana menangani kepergantungan kepada gadget peranan ibu bapa. Waktu pandemik ini tentunya kita semua bosan kan dengan rutin yang berulang-ulang, dan ini bukan saja terjadi kepada diri kita orang dewasa tetapi juga terhadap anak-anak. Mereka terpaksa berkurung di rumah setiap hari. Mereka tidak dapat keluar seperti kita dapat bekerja, tetapi mereka terpaksa berkurung di rumah dan terpaksa belajar daripada skrin komputer. Mereka tidak dapat lagi bertemu dengan teman-teman tetapi hanya boleh berjumpa dengan teman-teman mereka melalui skrin komputer, dan ini tentunya sukar untuk mereka. Jadi kebergantungan kepada gadget adalah suatu perkara yang sangat-sangat biasa ibu bapa perlu lalui di dalam pandemik ini. Bagaimana kita ingin menangani kepergantungan ini, kerana tentunya ia mempunyai pros and cons dan sekiranya dalam jangka masa yang lama kita tidak mahu ia menjadi seperti orang kata ketagihan yang mana anak-anak bertindak dengan kasar, bertindak dengan negatif melalui kegelisahan, melalui marah-marah dan sebagainya bila mana kita ambil gadget itu daripada mereka. Bagaimana ibu bapa boleh berperanan? Saya kongsikan 3 tips. Tip yang pertama, ibu bapa perlu bersikap tegas terhadap anak-anak dan ini memerlukan kedua-dua ibu bapa untuk berbincang. Apa perkara yang kita boleh bagi ruang kepada mereka, apa perkara yang kita perlu tegas. Sebagai contoh, kita perlu berbincang tentang apa tanggungjawab yang mereka perlu laksanakan sebelum mereka mendapat gadget, sebelum mereka mendapat YouTube, games ataupun television perlu selesaikan, dan kita perlu tegas bahawa mereka perlu selesaikan tanggungjawab di rumah, contohnya membasuh baju ataupun sidai baju, mengemas bilik tidur ataupun membaca Quran ataupun membaca buku. Kita perlu letakkan beberapa kriteria dan ia perlu konsisten dari hari ke hari. Kita tak boleh tukar-tukar. Kalau katalah kita letakkan 2, misalnya membaca 2 muka surat Quran dan menyidai baju, tegas dengan perkara itu, jangan tukar-tukar Kemudian kita perlu letakkan masa yang terhad kepada mereka. Mungkin mereka mempunyai resistance, mereka tak nak kita ambil gadget itu bila masa mereka telah tamat, tetapi sekali lagi kita perlu tegas, kerana bila datangnya ketegasan maka akan datangnya rasa hormat terhadap diri kita. Jadi kita perlu tegas. Yang kedua adalah kita perlu juga mencari alternatif lain untuk mereka dapat melakukan aktiviti lain bila mana kita ambil gadget mereka. Jadi di sini kita perlu berbincang dengan mereka untuk kenal pasti perkara-perkara yang mereka boleh lakukan. Sebagai contoh, mereka boleh melakukan art ataupun seni jika mereka minat tentang itu, ataupun kita membeli beberapa komik, kita membelikan beberapa buku cerita untuk mereka lakukan. Pada masa yang sama, kita juga perlu tunjukkan model yang baik. Bila mana kajian telah menunjukkan bila mana ibu bapa lebih banyak screen time di kalangan ibu bapa, maka ia menunjukkan korelasi yang tinggi screen time yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi lebih banyak screen time ibu bapa, lebih banyaklah screen time anak-anak. Jadi bila mana kita selesai dengan tugas kita, kita pun perlu meletakkan telefon kita ke tepi, komputer kita ke tepi, kerana anak-anak memerhatikan kita. Jadi kita perlu luangkan masa, sebagai contoh beberapa minit setiap hari untuk kita dapat berbincang dengan mereka, untuk kita dapat melakukan beberapa aktiviti yang anak-anak enjoy. Jadi kita perlu kenal pasti apa aktiviti yang anak kita minat, kerana setiap anak-anak tentunya aktiviti mereka berbeza. Sebagai contoh, hari Ahad kita luangkan 1 atau 2 jam pagi-pagi untuk melakukan senaman dengan anak-anak. Jadi waktu tu kita betul-betul letakkan ke tepi gadget dan kita pastikan kita melakukan senaman dengan anak-anak di luar rumah. Tip yang ketiga, kita perlu juga fleksibel. Kita perlukan flexibility, yang mana kadang-kadang anak-anak itu mahu untuk makan dulu, barulah nak menyiapkan, barulah nak baca Quran misalnya. Jadi kita bagi ruang kepada mereka, nah hari ni nak sarapan dulu ke, ataupun nak
nak sarapan dulu ataupun nak selesaikan laundry dulu, nak sidai baju dulu. Jadi kita bagi choice kepada mereka berbanding dengan tak boleh apa pun bangun pagi-pagi kena sidai baju dulu kan. Jadi kita perlukan perbincangan dengan mereka, kerana terutama apabila anak-anak telah meningkat dewasa, perlukan perbincangan, perlukan reward, dan juga pada masa yang sama kita juga perlu tegas tadi, perlu juga mencari alternatif lain, dan perlu agak fleksibel walaupun dalam ketegasan. Jadi 3 perkara itu adalah sangat penting supaya kita mempunyai menjalankan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa yang bersikap otoritatif, yang bersikap positif. Pada masa yang sama kita juga memerlukan mereka untuk menghormati kita, dan kita juga tegas dalam rules ataupun dalam peraturan yang telah kita tetapkan. Semoga ia membantu anda. Selamat berjaya ibu bapa dalam menangani gadget di kalangan kanak-kanak.